Ia merupakan prestasi baik negara berbanding tangga ke-68 pada tahun sebelumnya. Penguatkuasaan dan pencegahan di laksana PDRM dan ATM berjaya turunkan jumlah tangkapan. Malaysia akan bersemuka dengan pemimpin negara anggota Kesatuan Eropah di Brussels, Belgium pada hujung bulan ini. Langkah berkenaan bagi memastikan produk kelapa sawit yang dieksport ke EU tidak disekat apabila peraturan bebas penerbangan hutan Kesatuan Eropah EUDR dilaksanakan. Lebih 300 juta ringgit diperuntuk bagi pembangunan dan naik taraf infrastruktur di seluruh negara bawah program sentuhan kasih jelajah Malaysia Madani. Lebih 10 juta ringgit daripadanya disalur kepada Johor bagi menyelesaikan beberapa isu berkait kemudahan awam. Antaranya penurapan jalan, naik taraf medan selera dan pembinaan taman rekreasi. Kertas cadangan pelaksanaan semula projek HSR KL Singapura babitkan pelaburan swasta sedang diteliti. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan ini susulan beberapa syarikat swasta berminat melaksana semula projek berkenaan. Penelitian meliputi model pelaksanaan dan pembiayaan yang mahu diguna pakai. Perkara mengenainya telah dibincangkan Anthony bersama rakan sejawatnya dari Singapura siang tadi. Hanya satu pulau buatan akan dibina menerusi projek Tambakan Laut Selatan Pulau Pinang PSI. Kerajaan negeri setuju tidak teruskan pembinaan Pulau B dan C. Ini menjadikan skala PSI berkurang 49%. Pulau A bakal dikenal sebagai Silicon Island berkeluasan 2,300 ekar. Pelaksanaannya dalam 2 fasa babitkan tempoh 10 hingga 15 tahun. Kerajaan tak campur tangan dalam penentuan agihan subsidi 80 sen untuk sekilogram ayam antara penternak dan pembekal. Penentuan agihan berdasarkan perniagaan kepada perniagaan. Ia berdasarkan formula 70 sen kepada syarikat pembekal dan bakinya untuk penternak. Formula itu kekal lebih setahun lalu. Jika mahu diselaras, penternak dan pembekal harus berunding. Polis tolak dakwaan terdapat unsur mistik dalam kejadian kanak-kanak lelaki memandu kereta milik keluarganya. Berdasarkan siasatan, kanak-kanak itu tahu fungsi pedal minyak dan gia kereta yang dipandu. Dia juga tunjukkan cara hidupkan enjin, kendalikan brek dan memandu apabila diminta polis. Seorang lelaki tempatan ditahan kerana menyeleweng diesel di salah sebuah stesen minyak di Jalan Pegawai Alustar pada Rabu. Pengarah Pejabat KPDN Kedah berkata, pemantauan dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan bisikan dan aduan orang awam. Lelaki berusia 32 tahun yang memandu sebuah van ditahan pada pukul 10 malam ketika sedang mengisi minyak diesel. Polis cari waris seorang lelaki tanpa identiti yang ditemui maut di perhentian bas Jalan Utama Pending Kuching semalam. Ini bagi tujuan siasatan kes dan pengesanan mayat. Orang awam yang ada maklumat mengenai mangsa dan warisnya diminta segera hubungi polis. Siasatan awal mendapati tiada unsur jenayah dan kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Mangsa berusia sekitar 45 hingga 50 tahun berketinggian 165 cm. Pencarian 3 kru kapal MT Pablo yang terbakar pada 1 Mei di perairan Tanjung Sedili, Johor masih diteruskan. Ia melibatkan kawasan perairan pantai timur Johor sehingga perairan Pahang serta selatan Johor. Siasatan sehingga kini mendapati tiada unsur jenayah berkaitan kes tersebut. Pencarian turut melibatkan kerjasama Indonesia dan Singapura. Paras air Sungai Negiri di Gua Musang makin surut akibat cuaca panas. Situasi itu disedari pemandu bot dan nelayan sejak awal minggu lalu. Mereka mendakwa kawasan sekitar sungai berlumpur selain beting pasir dan batu-batuan mula kelihatan. Air sungai surut memaksa mereka lebih berhati-hati bagi melindungi keselamatan. Nelayan harus tetap ke sungai untuk mencari sumber bagi jana pendapatan. Paras air di semua 7 empangan di Negeri Sembilan stabil. Menteri Besar berkata empangan Talang, empangan Pedas, empangan Gemencih dan empangan Ulu Sepri masing-masing mencatatkan paras kapasiti 100%. Manakala empangan Sungai Terip, empangan Kelinci dan empangan Teriang mencatatkan kapasiti 94%.
922 laporan kebakaran terbuka diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak setakat bulan lalu. Ini peningkatan 173 laporan berbanding tempoh sama tahun lepas. 23 titik panas dikenal pasti termasuk Simpang Pulai Cameron Highlands, Taiping dan Great. Perkhidmatan LRT di 6 stesen laluan Ampang Sri Petaling kembali dibuka mulai 6 pagi esok. Ini babitkan stesen Bandaraya, Sultan Ismail, PWTC, Titi Wangsa, Sentul dan Sentul Timur. Tren gantian akan diguna bagi perkhidmatan operasi ini. Berikutan tren yang harus jalani penyelenggaraan telah dibawa ke depot LRT Ampang. Pembukaan semula 6 stesen itu susulan kerja baik pulih struktur jejambat dan landasan rosak berhampiran stesen Bandaraya selesai. Kawasan sekitar Bandar Hilir Melaka akan jadi kawasan bebas kenderaan setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad. Ia dijangka dilaksana bulan depan. Ketua Menteri berkata ia membabitkan kawasan sejauh 5 km bermula dari Padang Ngiru hingga Jalan Merdeka. Usaha berkenaan beri peluang kepada pelancong menikmati pemandangan sekitar kawasan bersejarah. Malaysia sedia laksanakan percubaan klinikal ke atas manusia. Ia bagi menguji ubat, prosedur atau rawatan baharu berbanding sebelum ini hanya dilakukan dalam makmal atau menggunakan haiwan. Dua lokasi telah diberi pengiktirafan iaitu Hospital Besar Sarawak dan Hospital Ampang. Fasa percubaan klinikal ke atas manusia yang pertama sudah dimulakan di Sarawak awal bulan lalu selepas mendapat kelulusan NPRA. Ini pula usaha wujudkan sistem perkhidmatan kesihatan terbaik di Malaysia. Menteri Kesihatan nyatakan pihaknya sudah sediakan cadangan pembaharuan perbelanjaan kesihatan awam untuk tujuan itu. Syur tersebut terkandung dalam kertas putih kesihatan yang bakal dibentang di Parlimen Jun ini. 1.5 tan abu teks Al-Quran dilupuskan ke laut di 3.5 batu nautika dari selatan Pulau Kendi, Pulau Pinang. Jumlah tersebut bersamaan 2,750 naskah Al-Quran yang dikumpul melalui tindakan penguatkuasaan, program advokasi dan komuniti. Langkah berkenaan juga antara usaha ke arah sifar Al-Quran yang tiada perakuan KDN. Orang ramai turut dinasihati tidak beli, jual atau edar Al-Quran yang tiada perakuan KDN. Kemeriahan Majlis Rumah Terbuka Kementerian Komunikasi dan Digital kini berlangsung di Angkasa Puri Kota Media. Untuk situasi terkini di sana, kita terus sahaja bersama Vimala Kasturi Berasami di lokasi. Ya, saudara, hari ini berlangsungnya Majlis Rumah Terbuka Kementerian Komunikasi dan Digital KKD di Angkasa Puri Kota Media. Meriah di sini dengan kehadiran warga KKD dari pelbagai agensi dan jabatan. Baik, bersama saya Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fadzil. Baik YB, terima kasih meluangkan masa bersama RTM. YB boleh kongsikan bagaimana sambutan pada hari ini? Alhamdulillah, sambutan sangat memberangsangkan. Kita lihat Rumah Terbuka KKD ini terbahagi kepada dua segmen, sebelah petang dengan warga KKD dan sebelah malam. Kita harap ramai lagi daripada kawasan Lebah Pantai akan datang. Jadi kepada anda yang sedang menonton, sekiranya nak datang, kita ada macam-macam makanan, macam-macam juadah. Nasi dagang ada, kambing golek ada. Dia boleh datang pukul 8 hingga pukul 10 insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih YB Fahmi. Itu dia pelbagai juadah disediakan, antaranya rojak, mi goreng, kotiau dan sebagainya. Baik saudara, kita kembali ke studio. V, terima kasih. Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani akan berlangsung di Uniza Terengganu Sabtu ini. Persediaan penganjuran berjalan lancar. Kira-kira 15,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan program dari 7 malam hingga 10.30 malam. Beras perantara disedia di 4 lokasi sekitar tapak acara untuk kemudahan pengunjung. Pemimpin kanan kumpulan Jihad Palestin Ali Ghali antara 22 rakyat Palestin yang terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Ali, komander unit pelancaran roket kumpulan itu, terbunuh selepas jet tempur Zionis menggempur bangunan 5 tingkat di Bandar Hamad. Menurut AFP, Israel mengaku serangan memang menyasarkan Ali. Insiden berlaku semalam turut mengorbankan 24 orang awam, manakala identiti mangsa maut yang lain sedang dikenal pasti. 64 lagi individu turut cedera.
Palestin lancar ratusan roket ke Israel. Ia tindak balas terhadap serangan udara Zionis. Jurucakap Kumpulan Jihad Islam Palestin mengaku pihaknya bertanggungjawab atas serangan itu. Mereka berikrar akan terus lawan Israel dengan apa jua cara. Kebakaran hutan di Kanada, lebih 80 lokasi kebakaran masih aktif yang disifatkan pihak berkuasa sebagai di luar kawalan. Bagaimanapun, jumlah mereka yang dipindahkan telah menurun daripada 30,000 kepada 24,000 orang. Petro Ecuador mendakwa berlaku unsur sabotaj terhadap saluran paipnya sehingga menyebabkan minyak bocor ke Sungai Amazon. Bagaimanapun, syarikat berkenaan tidak memaklumkan apakah bentuk tindakan sabotaj dan berapa jumlah minyak yang terjejas. Kesan minyak dan tumpukan hitam turut merebak sejauh 10 kilometer. Di Switzerland, penduduk di sebuah pekan kecil diarah berpindah kerana penempatan mereka tidak lagi selamat. Ia susulan kawasan yang berhampiran pegunungan itu berpotensi berlaku kejadian runtuhan batu. Mereka perlu berpindah sebelum pukul 6 petang Jumaat selepas pihak berkuasa mendapati jutaan tan batu mengancam penduduk dan bergerak lebih pantas daripada jangkaan para pakar. Ratusan bekas polis dan tentera Colombia tuntut kemudahan pensaraan lebih baik disedia untuk mereka. Kumpulan itu turun padang sekitar Bogota untuk menyuarakan desakan berkenaan. Salah seorang peserta menyatakan tidak puas hati dengan kadar pencen diterima. Kerajaan digesa untuk meneliti kadar itu demi melindungi kebajikan bekas polis dan tentera termasuk veteran. Pertubuhan kejadian kes suku pertama tahun ini diunjur kekal positif namun sederhana. Ia diramal berada pada kadar 4.0 hingga 5.0%. Penganalisis ekonomi Dr. Zokri Idris menyatakan keadaan itu disebabkan kelembapan ekonomi global selain tekanan inflasi ketika ini. Kira-kira 10,000 teknologis bertauliah diperlukan Sarawak menjelang 2030. Keperluan bagi merealisasikan hasrat memacu pembangunan industri negeri yang kini semakin dipelbagaikan. Jumlah yang disasar diyakini dapat tampung keperluan beberapa sektor utama yang pesat berkembang. Ini termasuk ekonomi digital dan tenaga boleh baharu. Ketika ini, Sarawak hanya dapat lahirkan 30% teknologis daripada jumlah keseluruhan yang disasar. Perkukuh gerak kerja berkaitan teknologi hijau jadi fokus Pejabat Ekonomi, Pelancongan dan Kebudayaan Johor JETCO untuk tarik lebih ramai pelabur industri itu. Inisiatif dilaksana selari hasrat kerajaan negeri untuk beri tumpuan kepada isu perubahan iklim dan alam sekitar menjelang 2030. Bagi menjayakan matlamat sama, kerjasama dengan Singapura akan dipertingkat. Ini ambil kira kepakaran dan teknologi dimiliki negara jiran itu dalam bidang berkenaan. Syarikat automotif warisan TC Holdings Berhad bekerjasama dengan Guangzhou Automobile Group GAC jayakan program pemasangan tempatan CKD modelnya untuk pasaran Malaysia. RM60 juta diperuntuk menerusi anak syarikatnya WTC Automotif. Bagi tujuan itu, ini babitkan pengeluaran model SUV GS3 selain memperluas rangkaian jualan. 37 pempamer Malaysia sertai pameran perdagangan terbangsa 2 tahun HOFEX yang berlangsung di Hong Kong hari ini dan esok. Matrik nyatakan jumlah penyertaan itu mencerminkan jenama dan produk tempatan dapat sambutan di luar negara. HOFEX juga platform terbaik untuk pemain industri tempatan tembusi pasaran Hong Kong dan negara sekitarnya. Secara keseluruhan, 1,200 jenama terbangsa sertai HOFEX kali ini. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat dan Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Acara Sukan 2 Tahunan